dah lah puasa, penuh dengan tu. Jadi minta Allah terima syam dan qiyam. Dua-dua ni minta Allah terima. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu diceritakan oleh mereka-mereka dalam kitab, ulama-ulama dulu dalam kitab, seperti Imam Rajab Hambali, dia cerita apa? Dia kata orang-orang soleh zaman dahulu, apabila habis Ramadan, masuk Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan ni hari-hari mereka akan berdoa, Ya Allah, terimalah amalanku di bulan Ramadan. 6 bulan mereka doa. Kenapa mereka faham? Mereka nampak. Kalau Allah terima amalan mereka di bulan Ramadan, mereka akan dapat satu benda yang sangat berharga. Nama dia keampunan. Kalau Allah terima amalan mereka bulan Ramadan, mereka akan dapat benda yang sangat berharga. Itulah rahmat. Wa maghfiratun wa rahmah yang kita sebut. Maknanya kita tak tahu fadlan minallahi wa ni'mah, seafdal-afdal daripada Allah dan nikmatnya. Kita jawab ramai-ramai. Bilal tanya tadi, apakah nikmat yang paling afdal Allah beri bulan Ramadan? Kita jawab tadi, maghfirah wa rahmah, keampunan dan rahmatnya. Kita jawab je tapi tak faham apa benda kita cakap kadang-kadang. Lepas tu tahun ni tak nak gitulah. Kalau kita dengar doa tarawih yang biasa dibaca di surau-surau, kat sini dia baca doa lain, tapi kebanyakan surau dia akan kata apa? Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, orang-orang yang suhada makbulin, orang yang bahagia dan makbulin. Makbulin ni apa? Orang-orang yang makbul, orang-orang yang diterima akan amalan. Ini dalam doa tarawih selalu memang sebut. Kalau Allah terima, diharapkan dengan rahmat dia, Allahumma rzuqna, supaya Allah rezeki kami, kita dapat apa? Bahagia, suhada. Kenapa? Makbulin. Jadi haraplah dengan sungguh-sungguh supaya Allah terima puasa kita, Allah terima solat kita, walaupun kita tahu penuh cacat. 8 rakaat tadi merata berjalan. Ingat ni, ingat kerja, datang balik, ingat Allah. Ingat tadi buka apa, sakit perut, ingat Allah balik. Betul, macam-macam ingat. Kita kena akui ni. Kita kata tidak. Kita kena akui kelemahan kita. Kita menghadap yang maha sempurna dalam keadaan kita yang penuh dengan kelemahan. Sebab tu kita kena minta ampun dengan Allah. Jadi puasa tadi, yang pertama tadi doa apa? Ya Allah, aku syukur Engkau izinkan aku puasa. 2, Ya Allah, Engkau terimalah amal puasa aku. Nombor 3, Ya Allah, Engkau dah sebut dalam hadis kursi, Engkau sendiri akan menilai puasa aku dan Engkau sendiri akan balas pahala puasa aku. Ya Allah, Engkau nilailah sebaiknya, Ya Allah, dan Engkau balaslah sebaiknya pada puasa yang aku lakukan. 3. Ini ulama-ulama ajar dululah. Guru-guru kami ajar gitu. Nombor 4, Ya Allah, pastinya dalam puasa aku ni, dalam amal aku ni, dalam siam aku ni, dalam qiyam aku ni penuh dengan kekurangan dan kecacatan. Janganlah Engkau murka dekat aku, Ya Allah. Ampunkanlah segala kekurangan puasa aku dan amal ibadat aku bulan Ramadan. 4. Nombor 5 apa? Engkau izinkanlah aku puasa lagi pada esok hari, Ya Allah, dengan rahmat-Mu. Nombor 6, Ya Allah, jadikanlah puasa aku esok hari adalah puasa yang terbaik sepanjang hidupku. Ni baca 6 ni lepas maghrib. Baca 6 ni lepas maghrib. Supaya tahun ni puasa kita bukan puasa saja, tapi puasa membawa hati seorang hamba. Ni perkataan ni kena selalu bawa. Sifat kehambaan. Sifat hamba. Lawan pada sifat hamba ni sifat ketuhanan. Itulah Allah. Lepas tu bila dia katakan la ilaha illallah, tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Apa sifat ketuhanan ni? Dia mengampunkan, dia beri rezeki, dia beri mudarat, dia beri manfaat, dia beri kita makan, dia beri kita bahagia, dia beri kita derita. Dia yang berkuasa sebab dia ada sifat ketuhanan. Itulah nama dia Allah. Makhluk duduk tempat makhluk. Makhluk tak boleh buat lagi rezeki. Makhluk tak boleh ampunkan manusia, tak boleh. Makhluk tak boleh hantar manusia ke syurga, tak boleh. Kenapa? Dia adalah sifat kehambaan. Abdi, ubudiyah, ilah, uluhiyah. Itu kena belajar kat tauhid. Jadi apa yang kita kata, dua benda tawaran yang sangat besar di bulan Ramadan ni menyebabkan Rasulullah ni diajar kita 60 hari sebelum Ramadan ni dulu, 60 hari, 1 Rejab ni,
Dia suruh kita masuk, minta apply masuk, balik Ramadan. Balighna Ramadan, minta masuk. Sampaikan kami ya Allah Ramadan. Kenapa? Ramadan ni ada bulan, satu bulan yang ulama panggil bulan keampunan, bulan rahmat, bulan redha, bulan pelepasan api neraka. Semua nama yang baik-baik. Bulan dibuka pintu syurga seluas-luasnya, bulan ditutup pintu neraka, bulan berkat, bulan mubarak. Semua kebaikan ini dinama-namakan pada bulan Ramadan. Sebab tu orang-orang di alam barzah sekarang ni, mereka yang dah pergi, mereka pastinya akan cemburu melihat orang-orang yang di dunia masih lagi boleh beramal. Malangnya kita, bila Ramadan kita buat tak berapa kisah, kita tak sungguh-sungguh dalam beramal. Betul ada orang tanya saya, baru ni ada viral, ada ustaz kata apa, semain tarawih kan, kalau 8 rakaat tak dapat pahala. Saya cakap, saya dah dengar benda ni lama, bukan sekarang saya dengar. Saya dengar dulu. Masa saya mengaji dulu, saya dengar ada benda ni. Memang ada ulama cakap gitu. Dah dengar lama dah. Sebab tu saya tanya abang-abang yang bayar saya lah. Yang bayar saya Dulu kita kecil, abang pernah dengar tak orang buat 8 rakaat? Abang pernah dengar tak? Abang dulu? Tak ada, betul tak? Yang bayar saya lah. Ni muda. Abang pernah dengar tak masa abang kecil-kecil tu? Abang pun muda lagi kot. Pakai mask ni tak nampak tua lah. Susah nak cam, kecuali yang macam ada rambut urupan sikit, janggut terkeluar tu saya nak. Abang nak duduk kecil-kecil ada tak 8 rakaat? Tak ada betul Saya dulu duduk Johor Bahru. Saya lahir Johor Bahru. Tahun 69, umur saya 6 tahun. Saya datang KL. Saya datang je KL tak lama tu 13 Mei 69. Lari pergi Kajang, kampung saya lah. Bapa saya ni polis. Mana dipindah, anak lahir, ada lahir Kuala Lumpur, ada lahir Johor, gitulah. Dia ikut mana dipindah. Dia polis dulu. Dia kejap 5 tahun sini, dia polis. Last kali kat Bukit Aman. Saya dulu 69, saya 6 tahun. Saya duduk Kampung Baru sampai tahun 77. Saya duduk Jalan Raja Mahmud, saya duduk Jalan Watson, saya duduk Jalan Jalang. Memang saya surau sana tak banyak masa tu. Masa tu tak banyak surau macam sekarang. Tapi memang kita ingat, dan kita dulu bermain-main di masjid. Memang masjid ni sempat main. Malam main, siang pun main kat masjid. Jadi bila azan je, nanti adalah pakcik-pakcik marah. Putih main-main gitu. Memang saya tak pernah nampak 8 rakaat. Saya cakap terang. Pengalaman saya lah, saya tak tahu orang lain lah. Dan kita pernah memang dah dengar dulu perkataan ni. Tapi tak apalah. Memang ada ulama kata kalau 8 rakaat dia hanya dapat pahala qiyamul lail. Qiyamul lail ni mendirikan malam, solat malam hari. Terdapat bertarawih. Wallahu alam. Tak apalah, itu mungkin ada pendapat macam itu. Jadi untuk memperlihatkan kesungguhan kita dengan Allah, yang kita benar-benar nakkan keampunan, untuk memperlihatkan kita betul-betul takut akan api neraka Allah, kita betul-betul tak nak jadi orang yang cilaka. Seperti mana Rasulullah kata, siapa masuk Ramadan, keluar Ramadan, tak dapat keampunan, cilaka dah dia. Tak nak jadi orang cilaka. Jadi buat 20. Balik ni tambah 12. Boleh? Boleh? Di sebalik emas ni aku menampak keraguan. Tak confident. Tak apa, bawa perlahan. Petua dia balik ni, jangan buka baju. Pakai baju Melayu lagi. Balik ni, bini kata apa? Kejap, bentang syahadah. 6 rakaat. Baca surah pendek-pendek je. 6. Lepas tu pergilah minum air ke apa. Jangan buka TV. Jangan tengok handset. Ini dua benda pantang. Jangan tengok handset. Tengok handset kan berbak-bak. Kan baca WhatsApp ni, grup baca grup suara rendah, suka pendengar, grup taman, grup jalan, grup surau, grup masjid. Bekas-bekas pelajar Henry Geni pula. Bekas-bekas pelajar sekolah Geni. Saya sekolah Geni dulu. Bukan Henry Geni sekolah Geni, Kuala Lumpur. Henry Geni itu sekolah Haji Gani kat Melaka tu. Orang Melaka kata sekolah Haji Gani. Baca ni, dah lalai. Kena lawan sikit. Kenapa? Kita benar-benar mengharapkan dua benda yang setiap malam kita sebut. Wa maghfiratan wa rahmah. Ini doa dua ni yang dibaca pada jenazah. Kalau kita fahamlah, kalau kita perhatikan. Dia bacaan yang wajib dalam sembahyang jenazah ni, Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, selawat, lepas tu doa tamayat. Doa tamayat ni kalau dalam kitab Mu'tal al-Badrain dia kata yang wajib itu Allahumma firlahu, cukup, sah sembahyang. Imam Nawawi kata Allahumma firlahu warhamhu, sah sembahyang. Yang lain-lain tu sunat baca. Kalau hafal lagi baguslah baca. Yang rakaat keempat tu sunat baca. Lepas tu kalau kita tengok dekat Mekah kan, rakaat keempat
Allahu Akbar, Assalamualaikum, dia tak baca doa pun. Tapi apanya dua doa ni yang Imam Nawawi kata engkau mesti baca untuk mengesahkan solat jenazahmu. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia. Itu yang kita minta tu, wa maghfiratan wa rahmah ni. Kenapa nak kena minta jenazah ni diampunkan dosa? Kenapa? Kenapa nak minta jenazah ni dibelas kesihan? Kalau Allah tak beri belas kesihan, Allah ikut SOP. Dosa kecil, aku tak ampun, engkau mesti masuk neraka, walaupun kecil. Itu SOP. Engkau ada dosa, engkau taubat, aku tak kesian dengan engkau, aku tak terima, engkau mesti masuk neraka. Itu SOP. Itu flow yang telah dibuat. Itu dia SOP dia. Ada ulama juga sebut, yang saya pernah dengar guru-guru cakap, orang tak sembahyang satu waktu, dia kena masuk neraka 80 tahun. Itu SOP. Bang, kalau satu hari tak sembahyang dan tak qada, 400 tahun. 10 hari tak sembahyang, 4,000 tahun. 100 hari tak sembahyang, 40,000 tahun. 100 hari ini equivalent to 3 months and 10 days only. Kalau dulu 5 tahun tak sembahyang, tak payah cerita. Tak payah cakap kereta, tak guna. Tanpa rahmat Allah, tanpa belas kasihan dia, habis. Dulu guru kata apa ada 3 golongan yang malaikat akan kata pada dia 4 perkara. Dulu tangan dia buat gini. Orang munafik, orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa. Ini 3 golongan ni lah. Kitab Musikah Hadis, dia akan berkata, kubur akan berkata 4 perkara kepada dia. Bila jenazah masuk, kubur ni kata, satu apa? La ahlan wala sahla, tidak ada ucapan selamat datang untuk engkau wahai jenazah. Satu. Wahai mayat, tak ada welcome. Aku tak ucap selamat datang pada engkau. Tidak ada ucapan selamat datang pada engkau. Kalau kita pergi open house, kalau tuan rumah ni menyampahkan kita dan kita tak tahu, kita nampak kita kat pagar, aku tak ada ucap selamat datang untuk engkau. Kita boleh balik, no problem. Betul tak? Kita boleh pergi rumah lain. Kita boleh balik rumah. Walaupun hati sedih ke, marah ke, kita masih ada ruang, space that we can breathe, duduk kat rumah dan diam, tak apa. Tapi alam barzah, kalau dia kata tak ada ucapan selamat datang untuk engkau, maknanya dia tak welcome kita, dia tak nak tengok muka kita sebenarnya. Tapi sama ada kita suka tidak, kita tak ada pilihan, sebab itu adalah one way street. Kena masuk juga. Alam barzah, alam dunia, alam roh, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Satu perjalanan yang terus, tak boleh patah balik. Nombor 2 dia kata apa? Rasulullah kata apa? Satu dia kata tidak ada ucapan selamat datang untuk engkau wahai mayat. Nombor 2 dia kata apa? Engkaulah manusia yang sangat kami benci, berjalan di atas muka bumi. Kenapa benci? Ada dosa buat masuk. Dia masuk kubur dengan dosa. Sama ada dia tak minta ampun dengan Allah, atau dia minta ampun, Allah tak ampunkan dia. Dia taubat, tak cukup syarat, Allah tak terima taubat dia. Allah berkuasa, nak terima tak terima. Itu hak dia. 2. Nombor 3 dia kata apa? Hari ini urusan kau dengan manusia telah selesai dan diserahkan kepada kami. 3. Nombor 4 dia kata apa? Engkau lihat apa kami nak buat kat engkau. Ini nombor 4. 4 perkara ni dia cakap kepada 3 golongan manusia ni. Kafir, munafik, berdosa. Dan perawi hadis kata bila Rasulullah dah cakap 4 perkara ni, dia buat tangan dia gini, dia kata, dan kubur itu mengepit dia hingga berselisih tulang rusuk dia macam ni. Rasulullah tunjuk tulang rusuk manusia ni dengan tangan. Rasulullah masuk prak gitu bila kubur kepit. Dia kata gitu. Dalam hadis lain disebut dia campak kepadanya 70 ekor ular besar yang mematuk-matuknya sampai hari kiamat. Dan Rasulullah kata seekor ular itu engkau biarkan dia bernafas di atas muka bumi, engkau akan lihat tak ada pokok tumbuh selagi bumi ini masih wujud. Bisanya nafas ular tu. Na'udzubillah. Sebab tu Rasulullah kata engkau minta masuk Ramadan. Kau minta masuk Ramadan. Dalam tu ada keampunan. Kau minta masuk Ramadan. Dalam tu ada keberkatan. Ulama kata Ramadan ni bulan training, bulan latihan. Latih apa? Latih pergi surau. Saya mengajar kat sini sebulan sekali sebelum PKP. Saya tak nampak ramai macam ni. Saya masuk parking tadi, saya kata macam stadium, penuh parking. Abang-abang yang tak datang surau sebelum Ramadan ni, tolong datang surau lepas raya ni. Tolong hadirkan diri lepas raya ni. Supaya kita tanda kita dapat berkat Ramadan. Berkat Ramadan ni, berkat ni maksud apa? Kebaikannya bercambah.
Ramadan buat, nanti lepas Ramadan pun dapat. Itu namanya berkat. Kebaikannya bertambah. Kalau masa tak Ramadan tak datang surau, Ramadan datang surau, balik ni sujud syukur pada Allah. Engkau izinkan aku datang pada rumah engkau, wahai Tuhan. Tak mau bagi alasan-alasan yang dibina oleh nafsu kita. Kerja, kerja, kerja. Tu yang biasa kita cakap. Auto respon bila orang tanya, kenapa tak surau? Kerja. Kenapa tak sempat baca Quran? Kerja. Tahu? Ni biasa dengar betul tak? Bukan kerja. Kadang-kadang pukul 5 dah habis kerja. Main carrom, main apa, main dart, main pingpong kat pejabat. Tahu? Balik. Sampai buah carrom kata, kau pergi balik bang, kau pergi balik. Aku mati, Allah tak tanya. Buah carrom kata dengan dia tau. Engkau mati, Allah tanya. Bang, engkau mustakmal pun tak faham lagi. Engkau sifat 20 pun tak ngaji lagi. Bang, kau pergi balik. Pergi siapkan dirimu. Clean yourself. Pergi surau. Belajar agama. Kalau buah carrom tu dia cakap, dia cakap. Ada juga sempat pergi bergetir dulu. 2 jam duduk isap rokok. Baru balik. Lepas tu kita bagi alasan kerja. Nafsu dah tipu kita. Dia bodoh-bodohkan kita. Akhirnya padu ain pun tak faham. Betul saya cakap ni. Cakap betul ni. Gairah ibadah semayang-semayang. Tengok rukuk pun salah. Hai, ramai kita tengok ni. Sebab tu saya cakap. Bila PKP nampak orang semayang jarang kan. Nampak orang ni itidal dia tak ada tamak ninah. Orang ni tak ada tamak ninah itidal. Adanya goyang tangan macam tu tak sedar batal. Dia tak faham macam mana gerakan di kata 2, kata 1. Tak faham. Kalau tanya apa syarat menggetarkan itidal ada 4. Dia tak faham. Bangun itidal sedar sempurna rukuk. Qiyam seperti qiyam sebelum rukuk. Dia tak faham semua ni. Hendaklah bangun pada kasar itidal. Dan ada tumak ninah pada itidal. Apa mana tumak ninah dia tak faham. Serba-serbi tak faham. Dan dia beramal dalam keadaan macam ni. Kenapa kita kata tak faham? Kenapa tak belajar? Dia kata kerja. Ini alasannya selalu orang bagi. Jaga-jaga Nafsu ni, sifat dia, dia memang depending dia punya diri. Dia memang depend dia self. Dia tak nak orang kata dia jahat. Ini nafsu daripada badan kita. Dan dia akan bina alasan yang logik. Orang berniaga dengan alasan berniaga. Orang kerja dengan alasan kerja. Orang anak kecil dengan alasan anak kecil. Dia biarkan kita sampai tua tak belajar ilmu. Dan dia biarkan kita beramal. Syaitan tak larang kita beramal. Beramallah. Engkau Allah tak terima amal engkau. Mereka lebih tahu. Kenapa? Rukun tak pandai. Syarat tak erti. Betul? Apa ramai orang kena bohong. Tu kadang-kadang kita pergi tazkirah. Nampak? Kawan ni duduk sini. Dia kata, Ustaz pergi tazkirah. Bagi tazkirah. Ustaz ngajar sini Aku dah ngajar sini dah dua kitab khatam dah. 8 tahun dah ngajar kat sini. Oh, tak perasan pula. Saya tanya rumah mana? Dia tunjuk sikit. Tu, nampak pintu rumah dia pintu surau. Dia kata kenapa tak datang? Masa buka Ramadan. Alah, biasalah. Saya kata jangan jawab. Saya jawab. Kerja, saya kata. Saya dah boleh tolong jawab untuk dia. Dia kata lepas ni datanglah. Dia angguk tu pun saya tak confident memang tak datang. Apa saya cakap bila kita beramal, dalam kitab kata syaitan akan membuka 19 pintu penipuan. Antaranya apa? Dibiarkan kita tiada ilmu. Pergi surau, pergi masjid, tengok orang belajar pada ain, tengok orang sandar-sandar, orang tak bawa kitab, berapa orang aja yang dapat duduk depan. Yang lain datang lambat, duduk jauh-jauh, semua gitulah. Kenapa? Syaitan ni dia faham. Kalau orang yang ada ilmu, Allah akan terima amal dia sebab amal dia betul. Jadi biarkan dia beramal, tapi tahan dia, jangan dia minta ilmu. Kadang-kadang perempuan datang berbual. Ini saya cakap terang ni, betul-betul. Datang belajar, tutup tabir. Sekali buka tabir, gipal kuat nampak 3 orang sana, 2 orang sana, 3 orang sana. Dia berbual dalam kelompok. Kalau macam tu, baik balik pergi peluk suami lagi dapat pahala. Saya cakap pergi goreng nasi tu dapat pahala. Akak kau datang surau, bila belajar akak berbual, baik akak jangan datang. Tak guna, akak jaga anak dapat pahala. Kenapa? Ilmu tu dah lalu kat kepala kita, dah lalu depan kita, kita tak nak ambil. Itu guru buat macam ni dulu Ini ilmu, ini amal. Ini amal ni ramai orang buat. Sebab tu tarawih ramai orang penuh. Cuba tengok orang belajar agama lepas maghrib, waktu duha, tak ramai orang datang. Amal ni, dia bila diterima, bila ada panduan dia pada ilmu. Allah tak nak terima amal kita, dia sekat ilmu ni. Dia sekat. Dia tak bagi kita datang. Kita rasa tak penting. Ia menyebabkan kita tak faham apa yang kita amalkan. Kita tak tahu
hatta paling menakutkan Allah pun tak kenal. Apa tak percaya apa boleh tanya tau. Orang-orang yang datang surau lah contoh kan. Tak datang surau jangan tanyalah. Cuba tanya dia. Apa beza agama, Islam, iman, ihsan? Cuba bezakan. Apa makna agama? Bagi definisi cukup. Tak payah hurai panjang. Tak erti. Agama satu benda. Islam satu benda. Allah satu benda lain. Apa definisi agama? Apa definisi Islam? Apa definisi Tuhan? Apa definisi Allah? Cukuplah, tanya-tanya yang lain. Tak payah tanya apa nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah dan sifat 20. Tak tanya yang itulah. Itu kira apa benda-benda yang melepasi asas. Dan kalau tak boleh jawab, jadi macam kawan saya lah. Dia kata, Ustaz, aku cukup kesal lah, dia kata. Dia kata, kenapa? Ada kawan kat OP, dia atheist. Atheist tau, tak percaya Tuhan ni. Dia cakap dengan saya apa tau, dia cerita dengan saya lah. Budak atheist ni cakap kalau you boleh explain to me what is God, what is Allah, what is religion, what is Islam, you terang kat saya sekarang, saya dengar, saya faham, saya akan pilih agama Islam sebagai agama saya. Dia tak tahu nak cakap apa. Kenapa tak tahu? Tak belajar. Bang, kalau benda asas dalam agama pun kita tak tahu, kita rasa steady sebab kita beranak Islam, kita tak tahu benda asas takut malaikat cek kita ni tak beriman tau. Kita tak faham beriman pada qada dan qadar. Apa maksud dia? Tak faham, tak boleh explain. Qada apa, qadar apa, macam ni dan lain-lain lagi lah. Beriman pada Rasul, apa benda yang kena imankan, apa patah-patah yang perlu kita ketahui, kita tak tahulah. Sebab tu lepas bulan puasa ni, siapa yang tak datang surau, please make yourself available. Datang surau, belajar. Mula dengar dulu. Lepas tu tengok ustaz pakai kitab apa. Jadual hari-hari ada. Bang, kita tengok kalau kita bayar yuran pada anak kita, sekolah swasta ke, sekolah IPTA ke, kali kita dapati dia ni tak datang kelas, dia ni tidur dalam kelas, kita kata apa kita marah betul lah Kita marah tau. Kita kata penat je aku ni bapak engkau, mak engkau bayar engkau yuran, betul tak? Tahu tak surau bayar yuran dekat ustaz? Yuran tu, duit minyak kereta dia, duit allowance dia, duit ragu hati dia, duit penat lelah dia. Dan kita tak datang kelas, kita lebih kurang macam anak kita tadi. Tahu tak duit ni duit orang ramai ni? Duit beli kapet, duit bayar guru, duit orang ramai. Dan kita tak datang dengan sungguh-sungguh. Sama lah macam kita kata, anak kita, aku bayar yuran kat engkau, engkau tak sungguh-sungguh. Sama je sebenarnya. Tapi bila jadi kat anak kita, kita marah. Itu guru-guru tauhid kata gitu. Sama juga macam kita semayang. Kita semayang 8 rakaat, tapi hati kita tempat lain. Tahu? Hati kita balik kampung, hati kita ingat tadi murtabak ada lagi lebih kat rumah tak. Hati kita berjalan macam-macam, merata-rata berjalan. Jalan. Sana sini, sini. Maknanya kita ni, kita punya raga, kita depan Allah. Raga ni badan. Jiwa kita tempat lain. Betul tak? Lebih kurang itulah. Lepas tu dah ada jiwa, ada raga. Kita serahkan raga kita depan Allah. Kita menghadap Allah. Okey, depan Allah. Tapi jiwa kita tempat lain. Itu hati kita ingat macam-macam. Guru kata, kalau engkau ada pasangan, katakanlah kita balik ni, pasangan kita kata apa? Bang, saya ni serah raga saya pada abang. Abang boleh peluk saya, abang boleh tidur dengan saya, tapi jiwa saya pada orang lain. Apa kita cakap? Kita pun tahu apa jawapannya, betul tak? Atau kita kata dengan bini kita, saya ni dengan awak ni, badan saya je dengan awak, hati saya dekat orang lain. Apa dia cakap? Keluarlah drama-drama yang biasa kita dengar. Betul tak? Abang dulu susah saya tolong, suara dalam abang berlubang, saya yang belikan baru tau. Mula cerita macam, saya masakkan untuk abang, saya kejut abang pagi, saya sediakan abang makan, dia kata. Tapi sampai hati abang, hanya raga pada saya, jiwa pada orang lain. Betul tak? Lebih kurang gitulah bahasa drama dia. Akak kau biasa drama, dialog ni dah hafal. Sama macam kita dengan Allah. Tahu tak? Allah bagi kita everything. Daripada nyawa, sampai agama, sampai iman, sampai ilmu, sampai makan, sampai minum, sampai anak, sampai cucu. Sampai boleh bernafas, sampai bahagia.
Dia bagi everything. Tapi bila kita sembah dia, dia suruh kita sembahyang untuk ingat dia, kita hantar jiwa kita, dah lah tak luas sembahyang kita tak ingat dia. Dalam sembahyang pun kita hantar jiwa kita kat kampung. Kita hantar jiwa kita dekat KKM, tengah fikir berapa kes ni hari je. Kita jadi orang kementerian waktu sembahyang, tahu tak? Kita fikir boleh balik kampung ke tidak? Tapi jasa depan Allah. Allah beri kita everything yang kita boleh sebut. Whatever under the sun dia bagi. Sama tak kita macam tadi, pasangan tadi? Yang perempuan tu kata abang ni curang dengan saya. Sebab abang bagi hati abang ke orang lain. Allah akan kata engkau derhaka dengan aku. Engkau bagi hati engkau pada orang lain. Sama lah lebih kurang gitu, betul lah. Betul tak? Tapi tak sedar itu yang kita buat. Jadi Ramadan ni nak kena ubah. Sebab tu kita belajar tauhid ni. Agama ni adalah dikatakan peraturan. Definisi lah. Peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril melalui Rasulullah, dia ajar pada umat. Peraturan. Agama ni adalah peraturan. Boleh buka kitab tauhid. Islam ni apa? Islam ni menyerah. Menyerah zahir dan batin. Itu jiwa raga tu. Menyerah zahir dan batin. Sembayang, serah zahir dan batin. Haji, buat dengan rasa hamba. Serah zahir. Zahir ikut peraturan dia. Baca ni ke, nak niat gini ke, nak berjalan tawaf ke, nak berjalan sa'i ke, itu zahir. Batin, masa tawaf tu ingat Allah banyak-banyak, minta ampun dengan banyak-banyak. Masa sa'i tu ingatlah cerita bagaimana Siti Hajar berlari-lari dari Safar ke Marwah. Ingatlah peristiwa ni, kita menyutui sunnah Nabi Allah Ibrahim. Kita ambil rasa macam mana Rasulullah dulu buat, Nabi-Nabi buat, Ibrahim buat, kita buat. Itu nama dia batin. Sama juga dengan benda lain. Zakat bukan saja serah zahir pada duit, tapi serah hati pada Allah. Niatkan, ya Allah, inilah rezeki yang kau beri untuk aku sucikan dengan aku. Kau zakat sebagai rukun Islam padaku. Tahun ni kena buat macam itu. Supaya datanglah nanti dikatakan inilah puasa seorang hamba. Seorang hamba. Tu hamba tu. Lepas tu kena latih. Latih benda ni. Latih. Luar puasa latih, dalam puasa latih. Tengok airnya, ingat Allah. Tak payah tasbih. Tak payah pakai tasbih pun tak apa. Minum ni, ingat Allah. Baca bismillah, faham. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, bila ada nama, mesti ada zat. Saya kata kipas. Tu kipas. Bila kita kata minum air bismillah dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah. Bukan dengan zat Allah sebelah kita. Tak. Dengan Allah. Maksud dengan Allah apa? Sebab nama mesti ada sifat. Dengan Allah, dengan rezeki Allah aku minum. Dengan izin Allah dia masuk mulut aku. Dengan izin Allah dia proses badan aku jadi badan aku sihat. Dengan rahmat Allah dia beri aku rezeki. Itu nama dengan Allah. Itu nama dengan nama Allah. Jadi tengok air, minum air pun ingat Allah. Tengok benda lain pun ingat Allah. Barulah semayang boleh mudah ingat Allah. Lepas tu nak kena belajar tauhid, macam latih macam mana hati kita boleh dapat gitu. Okey, nyata akhir. Dah setengah jam ni. Faham semula, mungkin dah faham, la'allakum tattaqun itu adalah matlamat kepada puasa. Jadi usahalah puasa ni melahirkan sifat takwa. Kalau malas ibadah, jadi rajin ibadah. Kalau malas baca Quran, jadi rajin baca Quran. Kenapa? Itulah sifat orang bertakwa. Dosa kecil rasa beban daripada kepala kita. Dosa besar kita betul-betul jauhkan diri, tak nak buat. Dan nafsu yang ada dalam diri kita ni, orang-orang bertakwa dia lawan sungguh-sungguh. Nak lawan sungguh-sungguh nak apa? Macam saya pernah cakap kat kelas saya sini, lemahkan dia. Lemahkan dia apa? Pertama, kurangkan makan dia. Dua, bebankan dia dengan ibadah. Sebab tu tarawih ni jangan buat 8 lagi dah. Buat 20. Sampai hati kita kata dah lah tu, waktu tu nafsu nak kalah dah. Jangan biarkan dia kata dah. Jangan biar dia surrender. Waktu tu tumbangkan dia. Dengan apa? Teruskan ibadah. Itu nama dia lawan nafsu. Kalau 8 rakaat ni kadang-kadang tak ada peperangan, tak ada perlawanan dalam hati. Jadi nak kalahkan dia ni supaya kita dapat takwa. Inilah bulan yang paling senang nak dapat takwa kerana dia tak ada kawan. Kawan dia nama syaitan. Syaitan ni dengan rahmat Allah dibelenggu.
Sebab tu Ramadan ni mari kita sama-sama berubah. Berubah fikir. Aku mesti berubah. Apa tanggungjawab aku yang tak buat, aku kena buat. Mana solat tak qada, aku kena qada. Mana tak untuk ilmu, tak faham fardu ain, aku kena attend. Aku kena duduk. Tu guru kata, tinggalkan benda lain, pergi attend fardu ain. Bukan tinggalkan fardu ain sebab benda lain. Cari alasan untuk datang. Apa alasan dia? Kalau aku tak belajar fardu ain, amal aku salah. Bang, saya cakap betul ni. Bukan saya bohong. Saya mengajar fardu ain, saya tahulah. Kadang-kadang orang dah nak pencin dah tanya, Ustaz, niat wudu ni macam mana? Waktu niat wudu pun tak pandai tau. Niat mandi wajib ni sebenarnya macam mana? Kalau umur 58 tak erti lagi rukun mandi wajib, fardu mandi wajib ada 3, tak pandai lagi, you are in a very dangerous situation tau. 2 hari lepas tazkirah dekat Ceras. Saya tak tahulah, mungkin Bilal ni salah sebut. Dia kata dia sebelum isyak dia bagi umuman, malam ni ada kuliah fardu ain 20 minit disampaikan oleh Ustaz Usaini. Saya jarang dengar perkataan, selalu pakai perkataan apa? Malam ni ada apa? Kalau macam ni lah. Tadi saya dengar tadi ada sebut apa? Malam ni ada tazkirah, betul tak? Ini perkataan yang biasa pakai kan? Saya betul kat luar, saya dengar tazkirah. Dan memang masjid surau pakai tazkirah. Saya tak tahu malam tu surau tu dia kata malam ni ada kuliah fardu ain 20 minit. Jadi bila saya mula, saya tanya dengan adik ni, Bilal ni, memang cakap fardu ain ke atau memang nak suruh saya sebut pasal fardu ain? Atau memang dah salah cakap? Saya tanya dia. Dia kata apa? Ikut ustaz lah, saya pun tak tahu, dia kata. Dia budak Kedah. Okey lah, sebab saya dah sebut fardu ain, saya cukup fardu ain. Saya cerita 20 minit pasal mandi wajib. Saya nampak daripada apa pemerhatian saya, mungkin ramai yang tak tahu mandi wajib ni macam mana. Ni yang berat Tu ada orang 58 tahun, Ustaz, saya bulan 8 ni saya pencin. Saya baru perasan malam ni, saya attend kelas Ustaz dekat pejabat dia, saya baru perasan mandi wajib salah. Dia tanya, Ustaz, semayang saya sah tak? Saya tak nak jawab. Saya kata abang jawab sendiri. Kalau mandi wajib tak betul, mana semayang sah? Tu guru kata, engkau tak nak belajar fardu ain, engkau bersedia untuk terbentang, terbeliak tu terbentang. Terbeliak mata engkau nanti nak sakaratul maut. Engkau lihat apa? Buku amal kau kosong. Kenapa kosong? Memang mandi wajib tak sah, mana nak ada buku amal? Semayang mana ada? Haji, umrah tak boleh pakai. Sebab memang wajib tak sah. Jangan kita masuk golongan ni. Jangan nama kita nak senarai orang-orang macam ni tau. Ini sangat bahaya. Jadi sebelum Allah bawa kita pindah, sebelum Allah bawa roh kita pindah ke alam barzah dan dijadikan satu jasad baru di alam barzah dan dimasukkan roh kita semula dan kita akan merasa macam ni. Sakit, pening, panas, kena impit apa. Kita boleh rasa. Sebelum Allah bawa pindah, sebelum tarikh itu sampai, mari kita sama berubah. Berubah sebelum Allah bawa roh kita pindah. Tu datang surau, belajar betul-betul, tuntut ilmu, ibadah sungguh-sungguh. Jangan jadikan datang surau ni adat kebiasaan kita rutin balik kerja, tidak. Kita mesti pastikan ilmu fardu ain kita cukup. Daripada bab fiqh, daripada bab tauhid, daripada bab tasawuf, kena faham sungguh-sungguh. Dan surau ni antara surau yang aktif saya tengok nampak dia ni senarai kan. Cuma atas penduduk ni lah sama ada nak datang ke nak dengar tidak. Pasarana dah disediakan. Kedudukan dah disediakan. Mari kita hantar diri kita pada surau, kita belajar sungguh-sungguh. Moga-moga kita pasang L pada badan kita. Orang belajar ni kan L, betul tak? L. Macam orang buat kereta belajar L. Kalau orang L tengah jalan, dia mati enjin, kita kat belakang takkan horn. Kita tahu dia tengah belajar. Betul tak? Dia mati enjin ke dia apa ke, dia sengguk-sengguk. Dulu tak ada automatik. Kita tengok, takkan kita nak horn, dia L. Kita nampak dia L. Biar Allah nampak kita ni L, tengah belajar agama. Moga-moga dengan kesilapan kita, Allah maafkan sebab L. Dengan rahmat dia. Tapi kalau L pun tak ada, undang-undang pun tak ambil, tak tahu pun solat macam mana. Ini berat tau. Tu saya kata, you are in the danger zone tau. Sekali tiba besok sak nafas, habis. Tiba besok sak nafas, rumah banyak slipper, adik-beradik datang di kampung, semua minta surat rentan negeri, semua minta surat mati, semua minta kopi IC kita, nak minta permission, minta polis rentan negeri, adik saya mati, abang saya mati, dan adiknya abang yang mati itu adalah kita. Ada kemungkinan tak? Betul. Lusa nama kita hantar dekat sini, ada borang tahlil. Sini ada borang tahlil. Ada borang tahlil. Dan imam yang tadinya baca tadi, malam ni kita baca tahlil untuk sahabat kita, arwah ni dalam keadaan kita tak faham ilmu fardu ain, dalam keadaan bab air pun tak erti, bab wuduk pun tak faham, bab semayang pun tak tahu, sifat 20 pun tak erti, tasawuf pun tak benda pun apa pun tak tahu.
kita dipanggil pulang dalam keadaan kita duduk dalam lubang gelap yang Imam Syafi'i kata engkau mati dalam lubang jahil. Okey, cukup 40 minit. InsyaAllah kita sama-sama azam. Moga-moga jadikan Ramadan ini satu titik tolak pada kita untuk kita berubah. Jom kita berubah, jom kita berubah sebelum Allah bawa roh kita pindah ke alam barzah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallallahu ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.